Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zawiyah binti Muhammad, nombor metrik 283911. Saya akan membentangkan tugasan individu saya yang bertajuk latar belakang dan ketertinggian perlembagaan persekutuan. Latar belakang dan ketertinggian perlembagaan persekutuan. Kita pergi kepada pengenalan. Perlembagaan adalah merupakan undang-undang yang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Sebelum British, negara kita menggunakan sistem pemerintahan beraja, di mana raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Semasa zaman British, kita lihat raja diterima sebagai pemerintah yang berdaulat. Dan setelah merdeka sebenarnya, kita telah pun mempunyai perlembagaan. Asas pembentukan perlembagaan adalah perlembagaan persekutuan berteraskan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan beberapa prinsip undang-undang Inggeris yang disesuaikan dengan nilai tempatan. Unit Perancang Tanah Melayu yang diketuai oleh Major General Ralph Hone diberi tugas merangka satu bentuk pentadbiran baru di Tanah Melayu iaitu Malayan Union. Rancangan ini dibentang oleh George Henry Hall, setiausaha tanah jajahan British di Parlimen British pada tahun 1945, yang mana rancangan Malayan Union ini diisytiharkan dalam Warta Kerajaan iaitu Kertas Putih 6274, iaitu British mengambil alih pemerintahan Tanah Melayu dan menubuhkan pentadbiran pusat di bawah jajahan British. Semasa rancangan Malayan Union ini dibentang, Persatuan Pelajar Melayu Britain telah menghantar satu memorandum bertarikh 25 April 1945 yang mana ianya meminta supaya hak kewarganegaraan di Tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Selain Persatuan Pelajar Melayu, terdapat juga individu lain iaitu Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina Seberang Laut juga menghantar memorandum kepada British berkaitan dengan masa depan Tanah Melayu. Seterusnya, Kertas Putih 6274 Rancangan Melayu Union telah disiarkan dalam Warta Kerajaan. Maka pada 1 April 1946 terbentuklah Malayan Union. Asas pembentukan perlembagaan kita adalah berteraskan kepada tradisi Kesultanan Melaka iaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggeris yang mana raja adalah sebagai pemerintah dan rakyat pula memberi kesetiaannya kepada pemerintah. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Undang-undang yang wujud semasa Kesultanan Melayu Melaka adalah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang mempengaruhi undang-undang bertulis negeri Melayu yang lain. Undang-undang tersebut termasuklah Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Kita pergi pula kepada Undang-Undang Inggeris. Ianya diperkenalkan di negeri-negeri Selat yang dikenali sebagai Charter of Justice. Ianya diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri-negeri Selat sahaja diguna pakai. The Sarawak Application of Law Ordinance 1949 juga menggunakan The Common Law of England. Ianya termasuk Sabah Application of Law. Ciri utama perlembagaan persekutuan iaitu di dalam ciri tradisional termasuklah kesultanan atau pemerintahan beraja, yang kedua agama Islam, yang ketiga bahasa Melayu serta kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Kita pergi kepada ciri utama yang pertama iaitu kesultanan dan pemerintahan beraja, yang mana seperti yang kita tahu, sultan adalah pemerintah yang berdaulat yang mana ia memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Selepas merdeka, negara kita telah mengamalkan konsep demokrasi berparlimen yang mana yang di-Pertuan Agong diberi kuasa pemerintah yang tertinggi.
Agung juga, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa mengampun dan menangguh hukuman bagi pesalah-pesalah yang telah didakwa di mahkamah. Ia juga membuat pelantikan bagi jawatan utama negara. Bagi raja, peringkat negeri, ia dilantik sebagai ketua negeri, terletak kuasa eksekutif di mana dilaksanakan melalui Majlis Mesyuarat Negeri. Raja juga mempunyai kuasa seperti yang di-Pertuan Agong iaitu kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman bagi pesalah-pesalah yang didakwa, membuat pelantikan jawatan utama negeri serta dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan yang mana ia mengurniakan anugerah penghormatan dan bintang kehormat. Kita pergi kepada ciri yang kedua iaitu agama Islam. Agama Islam telah memperuntukkan perlembagaan berkaitan dengan agama Islam iaitu semasa zaman British, Raja Negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Manakala selepas merdeka pula, agama Islam bawah kuasa raja di negeri masing-masing dan wilayah persekutuan serta negeri tidak beraja. Agama Islam di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Kita pergi kepada ciri yang ketiga iaitu bahasa Melayu. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan dan menjadi lingua franca sebagai bahasa ilmu. Kini, bahasa kebahasaan adalah menjadi bahasa rasmi negara kita. Ciri yang keempat, kedudukan orang Melayu dan bumi putera. Sebelum merdeka, ianya di bawah kuasa raja dan kuasa pribumi. Setelah kita merdeka, yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera Sarawak serta Sabah, serta termasuk kepentingan sah kaum-kaum lain. Seterusnya kita pergi kepada ciri moden, iaitu yang pertama kerajaan persekutuan, yang kedua kewarganegaraan dan seterusnya sistem demokrasi berparlimen. Ciri moden yang pertama iaitu kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan adalah merupakan perkara utama dalam perlembagaan yang mana laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Semasa pembentukan Malaysia, Sarawak dan Sabah diberi beberapa kuasa autonomi. Ciri yang kedua iaitu sistem demokrasi berparlimen. Asas demokrasi ialah Pilihan Raya Umum 1995 yang mana tujuan pilihan raya adalah untuk memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih wakil pemimpin dan untuk menubuhkan kerajaan. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menentukan pilihan raya dijalankan dengan adil dan bertanggungjawab sepenuhnya. Semasa pilihan raya pula, pilihan raya persekutuan memilih wakil membentuk kerajaan persekutuan. Manakala pilihan raya negeri memilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Kita lihat kepada ciri moden yang ketiga iaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan persekutuan telah diperkenalkan pada tahun 1948 yang mana sebelum tahun 1948 tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama yang mana rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja. Dan terdapat penduduk yang mendapat kerakyatan British sekiranya dia dilahirkan di Melaka ataupun Pulau Pinang. Selepas merdeka, kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia, taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyat yang lahir pada ketika itu. Seterusnya kita pergi kepada pindaan perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965 yang mana Perlembagaan Tanah Melayu 1957 merupakan asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 iaitu berlakunya penggabungan di antara Persekutuan Tanah Melayu bersama Sarawak, Sabah dan Singapura.
Dengan penggabungan tersebut, maka pindaan perlembagaan pun berlaku, iaitu bertujuan menyesuaikan peruntukan negeri baharu dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Dan seterusnya, pindaan perlembagaan yang utama dilakukan pada tahun 1963 dan 1965 yang mana ia melibatkan struktur Mahkamah Atasan dan pemisahan Singapura. Pembentukan Malaysia telah membawa kepada pindaan perlembagaan 1963 yang mana pindaan tersebut telah memasukkan klausa baharu pada bahagian tertentu bagi menyesuaikan dengan keperluan semasa. Tiga perkara utama yang berlaku dalam pindaan perlembagaan 1963 iaitu yang pertama, struktur Mahkamah Atasan, yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo, seterusnya jawatan yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, ketertinggian perlembagaan persekutuan. Ketertinggian Perlembagaan Persekutuan Malaysia merujuk kepada kedudukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam hierarki undang-undang negara ini. Yang kedua, Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah undang-undang tertinggi negara dan merupakan rujukan utama dalam menentukan kuasa, hak dan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam pentadbiran negara. Seterusnya, apa-apa undang-undang atau tindakan yang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah dan boleh diisytiharkan tidak sah oleh mahkamah. Kesimpulannya, latar belakang Perlembagaan Persekutuan Malaysia mencerminkan sejarah, kerumitan politik dan sosial negara yang melibatkan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan, penyatuan negara-negara untuk membentuk Malaysia dan usaha untuk mengekalkan harmoni dalam masyarakat berbilang kaum. Seterusnya, aspek penting dalam latar belakang Perlembagaan Persekutuan adalah usaha untuk mengekalkan keharmonian antara kaum-kaum di Malaysia. Ia mencerminkan prinsip-prinsip penting yang membentuk negara Malaysia serta mengatur hubungan antara pemerintah serta hak-hak etnik dalam negara ini. Perlembagaan ini terus menjadi asas bagi sistem pemerintahan dan hak asasi manusia di Malaysia. Sekian, terima kasih.